والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, menerusi majlis dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebenarnya pengajian kita ini ialah pengajian Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, tetapi kita tidak tunggu mula hari ini. InsyaAllah 2 minggu lagi baru kita mulakan kitab. InsyaAllah 2 minggu lagi, InsyaAllah baru kita mulakan kitab Sahih Bukhari. Jadi sebelum itu, hari ini sebagai mukaddimah, pendahuluan kepada pengajian hadis. Sebenarnya makalah ini, kertas kerja ini saya tulis lama dulu, lebih 10 tahun. Di Kedah sebenarnya, di Kedah pernah dibentangkan kertas kerja di Kedah Al-Ustaz. Semasa almarhum Ustaz Suhaimi mengasas kepada Paksi masih hidup. Jadi rasanya sebelum kita masuk membincangkan tentang hadis, kitab hadis Bukhari secara khusus, terlebih elok kita mengenali dulu secara keseluruhan tentang pengajian hadis dan kepentingan atau tuntutan masa kini. Apa perlunya, apa kepentingan pengajian hadis ini buat masa sekarang? Apa kaitan hubungan dengan kita? Sebenarnya saya tidaklah bermaksud nak baca kitab kerja ni, cuma sekadar nak bagi ada dengan saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat kita sekalian. Bila ada, insyaAllah boleh baca. Cuma sebagai panduan permulaan, kita perlu tahu bahawa antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mereka meyakini al-hadis atau sunnah sebagai teras kepada ajaran Islam. Nama pun Ahlus Sunnah, mungkin ramai dari kita, kalangan kita ni tidak jelas lah berhubung dengan sunnah dan hadis. Apa bezanya sunnah dengan hadis? Kita dinamakan Ahlus Sunnah kerana sunnah itu pada hakikatnya adalah pengajaran Nabi SAW yang sudah bersih, yang sudah terpilih dan sudah teruji bahawa ianya benar-benar ajaran Rasulullah SAW. Berbeza dengan hadis, kerana hadis itu masih lagi ada yang maudhu', ada yang dhaif, macam-macam. Tapi kalau kata sunnah, artinya yang terpilih daripada sekian banyak hadis itu dan diperakui oleh tokoh-tokoh ulama kita. Itulah yang dikatakan sunnah. Jadi kita ahli sunnah, artinya kita pembela sunnah, orang-orang yang menghayati sunnah Rasulullah yang muktabar, yang terbukti benarnya dari Rasulullah SAW. Sebab itu kita tak boleh kata sunnah maudhu'ah, sunnah maudhu', tak boleh. Tak ada sunnah maudhu'. Kalau sunnah mesti yang sahih, yang diperakui sebagai ajaran Nabi SAW. Tapi kalau hadis, kita boleh kata hadis maudhu', boleh. Hadis palsu, boleh kita kata hadis. Jadi itu bezanya. Ahlus Sunnah, orang awam, masyarakat umum ini pun boleh dikatakan Ahlus Sunnah.
ahli ilmu dan imam-imam mereka pun ahli sunnah. Tetapi kalau ahlul hadis berbeza. Orang biasa tidak akan dikatakan ahlul hadis, tetapi kalau dipakai dengan arti istilah yang lebih luas boleh juga, tetapi yang lebih tepat. Sebab ahlul hadis ialah orang yang mengkaji hadis itu untuk diambil daripada hadis itu intisarinya, partinya yang akan diaduti dan yang akan diamalkan. Adapun hadis itu masih lagi belum boleh diterima keseluruhannya. Jadi ahlul hadis itulah yang kita kata koyakkan buah untuk kita. Dialah yang mengulit buang kulit itu dan hidangkan kepada kita. Tetapi hadis itu masih lagi bercampur-campur. Yang boleh menguasai hadis, boleh mengambil manfaat daripada hadis sebenarnya ahlul hadis, orang-orang yang ahli dan pakar dalam bahagian hadis. Adapun ahlus sunnah itu bukan kerja dia sebenarnya. Secara umumnya orang awam itu untuk mengkaji, menilai dan memeriksa sesuatu hadis itu, mereka biasanya ambil yang sudah siap. Jadi sunnah ini ialah ajaran Rasulullah yang sudah siap, yang sudah tersedia, dihidangkan oleh tokoh-tokoh kita dari dahulu sampai sekarang. Berbeza dengan hadis. Itu beza dulu, terlebih dahulu. Jadi kalau dalam kitab-kitab disebutkan ahlul hadis ini istimewanya begini-gini, artinya orang yang cuba mengkaji hadis dengan maksud nak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua kan boleh guna. Jadi ahlus sunnah ini adalah ciri golongan yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan semua golongan-golongan ataupun puak-puak yang mendakwa sebagai Islam, semuanya pada dasarnya menerima Al-Quran. Semua terima Quran. Tetapi mesti ada ajaran-ajaran yang sesat yang mendakwa Islam itu, mesti ada dari sudut-sudut tertentu atau secara keseluruhannya tidak menerima hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah. Itu perkara yang jelas. Mereka tidak terima misalnya Mu'tazilah. Islam juga mengaku Islam, tetapi ada juga di kalangan mereka sampai ke peringkat sebenarnya sudah terkeluar daripada Islam. Tetapi secara keseluruhannya ulama-ulama kita mengatakan mereka adalah dari kalangan umat Islam lagi. Beza kita dengan mereka ialah dari sudut sunnah. Sebab mereka pertikaikan hadis yang bagi mereka tidak sesuai dengan akal atau bercanggah dengan akal. Banyak hadis-hadis yang mereka tolak, mereka tak percaya. Mana-mana yang bagi mereka bercanggah dengan akal. Misalnya hadis Isra Mi'raj, golongan Mu'tazilah tak terima Isra Mi'raj. Sebab bagi mereka bagaimana kita nak terima Isra Mi'raj itu dalam masa yang singkat boleh sampai naik ke langit yang ketujuh? Mana boleh. Dan manusia kalau pergi ke angkasa lepas akan mati, dia tak boleh menyawa. Itu logik mereka pada ketika itu. Dan oleh kerana tidak sesuai dengan akal semasa, mereka tolak hadis-hadis. Nabi SAW dibedah dan dibasuh jantungnya, mereka tolak. Banyak lagi yang lain-lain, mereka tolak hadis. Kenapa? Kerana bagi mereka tak masuk akal. Tetapi mereka terlupa sebenarnya, bagi kita pengikut-pengikut Ahlus Sunnah, kita ada tokoh-tokoh yang terkenal. Antaranya, walaupun tidak begitu menonjol dalam bidang hadis, tetapi tanggapan dia terhadap konsep-konsep Islam yang dibawa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cukup jelas. Misalnya Ibnu Khaldun mengatakan memang kita sepatutnya menggunakan akal dalam menilai sesuatu, tetapi akal kita terbatas.
Bukan semua perkara kita boleh nilai, boleh jangkau dengan akal. Itu kata dia, akal manusia tak ubah seperti timbangan ataupun penimbang tukang emas. Tukang emas tak akan gunakan penimbang dia tu untuk menimbang 1 tan ataupun 2 kilo emas pun tak ada. Dia hanya timbang yang kecil-kecil saja, yang ringan-ringan saja. Yang ringan pun mahal dah kalau emas. Jadi sekadar itu akal memang boleh kita gunakan sebagai penimbang, tetapi bukan semua perkara boleh ditimbang dengan akal. Itu kata Ibnu Khaldun. Mustahil kata beliau, kalau dengan penimbang itu kita nak timbang bukit, gunung. Mustahil. Untuk timbang yang ringan-ringan boleh. Itu kedudukan akal menurut Ibnu Khaldun. Dengan sebab itu kita bertuah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana walaupun ulama-ulama kita bukan orang biasa saja, ulama-ulama kita pun orang biasa lagi lah, ulama-ulama kita pun pada ketika itu memang pening juga. Macam mana hadis ini? Orang-orang Mu'tazilah kata ini tak sesuai dengan akal, tetapi mereka tetap terima sebab sahih. Kalau selagi sahih, kita mesti kena terima, walaupun akal kita tak sampai lagi nak fikir pada masa itu. Kita simpan dulu, mungkin satu masa nanti orang akan faham. Itu sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Dia membela sunnah, menjaga sunnah. Dengan sebab itu orang kemudian menerima ajaran Nabi dengan sepenuhnya, bukan sebahagian sahaja. Menurut akal golongan, setengah golongan pada masa itu tidak sesuai hadis. Kita Ahlussunnah tetap menerima, walaupun tokoh-tokoh hadis ini bukan semuanya dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu, tapi mereka simpan dengan baik dan mereka tinggalkan untuk generasi kemudian sampai kepada kita hari ini. Bila sampai ke zaman kita, tak ada sesuatu pun yang pelik yang tersebut dalam hadis itu, yang ganjil. Misalnya naik ke angkasa lepas, kita sudah sampai. Orang-orang zaman sekarang dia tak pelik, tidak sampai dia tu akan menolak agama kerana adanya ajaran-ajaran seperti ini. Dan di sebalik ajaran Rasulullah SAW yang menceritakan Mi'raj itu, banyak perkara yang nak diceritakan. Bukan semata-mata naik, bukan semata-mata pergi ke angkasa lepas, itu saja. Tetapi Rasulullah SAW dapat melihat syurga, neraka, bahkan masuk, pergi syurga dan neraka. Rasulullah SAW terima sembahyang. Rasulullah SAW bukan pergi ke langit dunia seperti saintis sekarang, seperti angkasawan sekarang. Kalau pergi ke bulan pun itu sebenarnya masih di bawah, masih dekat lagi, tak tahu di mana lagi langit itu. Mereka memerlukan sekian banyak tenaga dan belanja untuk sampai ke langit pertama pun tak sampai lagi. Sekarang ni yang kata pergi ke sana sini, bintang merah, tak sampai lagi, tapi dalam rancangan kan, sampai ke bulan, tapi sebenarnya itu masih di bawah. Ya, Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha mengikut Maulana Anwar Shah Kashmiri, beliau mengatakan itu adalah zon neraka. Atas tu barulah zon syurga. Rasulullah SAW pergi ke atas lagi. Maksud beliau, zon neraka itu akan kita bincangkan akan datang apabila membincangkan hadis-hadis dalam Bukhari nanti. Kita akan bincangkan. Maksud zon neraka ialah pada hari kiamat nanti semua tu akan jadi kawasan neraka. Kita manusia yang beriman ni boleh melepasi kawasan itu. Itu maksud Sidratul Muntaha. Sudah sampai ke situ, baik. Kalau sekarang ni orang pergi ke angkasa lepas ke, dia dapat ke benda-benda? Tak dapat. Sebab Rasulullah SAW pergi dengan mukjizat. Orang kemudian dia pergi dengan akal dia, dengan ilmu dia yang sedikit, dengan kemampuan dia yang terhad.
Dengan sebab itu mereka tak akan sampai ke situ. Itu seseolahnya satu isyarat daripada sunnah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa pada suatu hari nanti umat dia ni akan bercita-cita, berkeinginan hendak pergi ke angkasa lepas. Itu isyaratnya. Bukan semata-mata dia pergi saja begitu, tidak. Isyarat kepada umat yang akan datang ialah berjiwa begitu, ada hasrat itu. Dan memang pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kejayaan kepada mereka sedikit sebanyak. Itu cerita di sebalik Mi'raj. Begitu juga dengan kisah Syaqqus Sadr, belah dada. Orang Mu'tazilah kata, macam mana kalau belah dada mati? Macam mana nak keluarkan jantung apa? Situ dia tolak hadis itu. Kalaulah kita ni mengharapkan Mu'tazilah, hari ini berapa banyak hadis-hadis yang dapat diterima dengan mudah oleh orang-orang kemudian, tak sampai kepada kita. Bertuah kita kerana mengikut ahli sunnah, hadis-hadis seperti itu sampai. Walaupun kita percaya ramai orang-orang pada masa itu dia pun tak terfikir, tak boleh menyelesaikan hadis itu macam mana. Tapi atas dasar mukjizat kita simpan saja cerita tu. Nanti suatu hari nanti orang akan buktikan, akan dapat terima dengan mudah. Macam kita sekarang ni, apa yang payahnya, apa yang susahnya kalau nak bedah dada? Semua doktor bedah dada, buat keluar itu, buat keluar ini, tidak jadi pelik. Itu juga isyarat daripada Rasulullah SAW bahawa umatnya akan maju dalam bidang perubatan dan akan dapat mengeluarkan semua itu. Tapi kalau kita tanya lagi, pakar macam mana pun, sampai bila-bila? Sebab ini mukjizat. Sampai bila-bila? Sampai ke kiamat. Bolehkah doktor atau pakar itu mengeluarkan daripada jantung manusia, itu pusatnya, disebutkan itu pusatnya, dikeluarkan hazzus syaitan? Dapatkah? Di mana manusia nak belajar ilmu yang seperti itu? Itu satu cabaran. Itu satu cabaran. Artinya Allah SWT melalui nabinya hendak menceritakan kepada manusia bahawa umat Muhammad ini memang begitu, ilmunya akan tinggi dan mereka akan menguasai bidang itu. Tetapi tetap ilmu tidak akan dapat mengatasi mukjizat seorang nabi. Itu benda faedahnya. Tetapi bagi setengah-setengah kalangan, itu kalangan Mu'tazilah, dia tolak hadis-hadis yang macam tu, anti hadis. Sekarang ni ramai juga di tempat kita ni, tersebar juga. Dia pun kata ini banyak bercanggah dengan akal, seperti Mu'tazilah juga, dan tidak ada sebut dalam Quran. Paling nak terima pun Isra saja, sebab dalam Quran sebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Itu yang disebut Mi'raj, tak ada kata dia. Tetapi sebenarnya kesian golongan anti hadis ini, sebab mereka tidak baca dengan teliti Quran. Hadis yang sahih tidak akan bercanggah dengan Quran. Walaupun Mi'raj, kadang-kadang ulama kita sebut, macam Imam Nawawi dan lain-lain sebut, dia kata orang yang mengingkari Isra jadi kafir, tetapi orang yang mengingkari Mi'raj tidak jadi kafir, cuma dia fasik. Sebab apa? Sebab mengingkari Isra berarti mengingkari Quran. Mengingkari Mi'raj hanya ingkar hadis. Itu saja. Hadis itu bukan sampai ke peringkat mutawatir. Jadi setengah-setengah orang, setengah-setengah masyarakat kita ni, dia faham daripada pendapat Imam Nawawi dan lain-lain ulama yang seumpama itu, dia kira ini tidak bercanggah dengan Quran. Padahal kalau kita perhatikan, tidak ada di dalam Quran. Kalau kerana kita kata sepintas lalu tak ada dalam Quran, maka kita tolak hadis itu, akhirnya kita akan menolak Quran itu sendiri. Misalnya dalam Quran disebut walaqad ra'ahu nazlatan ukhra
'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Misalnya dalam ayat, sesungguhnya Muhammad telah melihatnya, Jibril, pada kali yang lain. Setelah dilihatnya dalam dunia, pernah sekali. Kemudian dilihatnya nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, dekat sidratil muntaha. Sidratil muntaha itu dalam dunia ke di mana? Itu soalan. Dalam dunia ke di mana? Atau sidrah tu, kita nak kata sidrah tu artinya pokok bidara. Mana-mana pokok bidara lah yang ada dalam dunia ni, itu ke? Tentu tidak. Sebab dalam hadis berapa banyak sebut sidratul muntaha, dalam Quran pun sebut itu bukan tempat di dunia ni. Dan disebut, takut-takut kita kata mungkin dekat pokok bidara, mana-mana pokok bidara di dalam dunia ni lah, takut kita kata begitu. Dia sebut indaha jannatul ma'wa, dekat sidratul muntaha itu ada jannatul ma'wa, surga tempat kembali manusia. Jadi surga, tentu surga itu bukan di dunia ini. Jadi ini menunjukkan Isra Mi'raj itu, Mi'raj juga adalah sabit berdasarkan Al-Quran. Mengingkari Mi'raj sama seperti mengingkari Isra, sebab sama-sama ada di dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan hadis tidak bercanggah dengan Al-Quran. Tapi seperti kita katakan tadi, semua ahli bid'ah, orang-orang yang mendakwa Islam, golongan sesat, mesti dia ada ingkar hadis. Salah satu ini ciri utama Mu'tazilah, dia ingkar hadis yang bercanggah dengan akal. Golongan Syiah, ini satu contoh yang lain, ini pun sesat juga. Dia hanya percaya kepada hadis-hadis yang diriwayatkan bagi mereka melalui saluran Ahlul Bait. Ahlul Bait itu pula hanya segelintir saja, bukan semua Ahlul Bait. Sahabat-sahabat yang begitu ramai ini semuanya tak ada peranan bagi mereka, dan mereka tak mau pakai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Walaupun sahabat-sahabat itu seperti yang kita maklum, mengikut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jelas berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, mereka sanggup mengorbankan segala-galanya kerana Islam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita ketepikan mereka, tak mahu pakai mereka. Betapa ruginya kita. Kenapa tak mahu pakai? Kononnya bagi mereka sahabat-sahabat ini telah rosak akidah, telah jadi kafir. Jadi mereka hanya terima hadis yang sampai kepada mereka melalui Ahlul Bait. Ada juga unsur ingkar hadis. Mu'tazilah ada ingkar hadis juga. Dan lain-lain lagi, mana-mana ajaran pun yang mendakwa Islam tetapi telah terpesong, pada hakikatnya ada unsur ingkar hadis pada mereka. Itu kesimpulannya. Berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab mereka lah yang membela sunnah. Sunnah yang dibawa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja oleh Ahlul Bait, tetapi juga oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Mereka terima asalkan hadis itu sahih dan boleh dipakai. Ada bagi mereka ada piawaian, standard yang tertentu untuk menilai hadis itu. Itulah yang kita nak belajar seterusnya, bagaimana ulama-ulama itu menilai hadis, menimbang hadis, nak terima ke tak mahu terima macam mana. Itu kita akan bincang apabila baca hadis. Di sini risalah ini cuma sebagai permulaan, sebagai mukaddimah kepada pengajian kita seterusnya. Kenapa kita tidak dinamakan Ahlul Kitab atau Ahlul Quran, sedangkan semua maklum orang Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima Al-Quran adalah rujukan yang pertama, paling atas. Selepasnya baru As-Sunnah. Kenapa kita dinamakan Ahlus Sunnah atau Ahlul Hadis, tidak Ahlul Quran atau Ahlul Kitab? Jawabnya,
ialah kalau mendakwa percaya kepada Quran, semua percaya. Masing-masing akan kata dia pun ahlul Quran. Mudah saja. Kalau kata ahlul kitab, nama seperti itu sudah pun diguna untuk umat dahulu, untuk pengikut Nabi dahulu. Ahlul kitab, iaitu dari kalangan Bani Israel, ahlul kitab. Jadi itu boleh mengelirukan. Kita guna nama ini, nama Ahlus Sunnah. Ini yang membezakan kita sebenarnya daripada yang lain-lain. Sebab percaya kepada Quran semua tahu. Walaupun kita nama Ahlus Sunnah, bukan berarti kita meletakkan sunnah tu melebihi Al-Quran. Tidak. Bahkan As-Sunnah untuk menguatkan Al-Quran. Itu sebenarnya sunnah yang dipegang oleh kita Ahlus Sunnah. Wal Jamaah, ini pun jadi masalah juga. Sebab apa wal Jamaah? Kita ikut sunnah saja. Sunnah itu seperti yang kita maklum, perbuatan, perkataan ataupun pengesahan daripada Rasulullah SAW. Itu sunnah. Tetapi panduan kita adakah terhenti setakat itu? Tidakkah dalam setengah-setengah sunnah itu ada perbezaan di antara kita umat Islam? Bahkan dari kalangan sahabat pun ada perbezaan. Jadi bagaimana kita nak menentukan seterusnya sebagai orang biasa yang tidak masuk nak mengikut sunnah? Mana contohnya? Siapa yang menjadi panduan kita? Jawabnya al-jamaah. Al-jamaah itu maksudnya jamaah sahabat. Jamaah sahabat itu menjadi rujukan kita, panduan kita. Mereka seperti kita dari segi tidak masuk, dari segi tidak mendapat wahyu dan tidak mempunyai apa-apa keistimewaan yang ada pada seorang Nabi. Tetapi mereka berjaya mengikut Islam, menghayati Islam, mengikut ajaran Rasulullah SAW. Artinya kita tidak mustahil, kita boleh. Sebab kita pun seperti sahabat. Kalau kita ikut jalan itu, kita akan berjaya seperti mereka juga. Sahabat dari segi akidahnya sama, cuma dari segi furu', dari segi fiqh mungkin mereka berbeza. Seperti imam-imam mazhab berbeza. Dari segi itu tidak jadi masalah. Kita boleh buat contoh, kita boleh jadikan paduan. Sahabat ini Ibnu Mas'ud misalnya, sahabat ini Ibnu Abbas misalnya, kita boleh. Tetapi dalam akidah mereka sama. Dalam akidah, akidah itulah yang menentukan seseorang itu benar-benar mengikut ajaran Rasulullah atau tidak. Sebab terbukti dalam sejarah yang benar-benar mengikut ajaran Rasulullah ialah sahabat baginda. Tidak ada contoh yang lain, generasi yang lain melebihi generasi sahabat itu. Itulah sebabnya kita Ahlus Sunnah ni sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama itu walaupun dalam setengah hadis ada, tetapi mengikut setengah ulama, mereka mengatakan itu adalah berdasarkan riwayat bil ma'na. Tetapi kalau riwayat bil lafz, itu pun sama juga maksud dia, iaitu yang berjaya, yang tidak akan masuk neraka. Satu, iaitulah ma ana alaihi wa ashabi, iaitu orang-orang yang mengikut aku, berjalan di atas landasanku dan landasan sahabat-sahabat. Itulah maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma ana alaihi itu sunnah, wa ashabi itu jamaah. Jadi itu panduan kita. Kerana itu kita tidak terpesong. Sebab apa? Sahabat-sahabat berapa banyak yang tak masuk akal, tapi mereka terima. Mereka terima. Misalnya Sayyidina Ali, orang kata pada dia, kenapa ketika sapu khuf itu sapu sebelah atas? Sepatutnya sapu sebelah bawah lah, sebab di sebelah bawah itu yang lebih kotor. Sayyidina Ali menjawab, "Lau kana ad-dinu bil 'aql, lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Kalaulah agama itu ditentukan dengan akal, tentulah bahagian bawah khuf lebih patut disapu daripada bahagian atas. Tetapi dah Rasulullah SAW ajar begitu, kita buat gitu.
kita sapu sebelah atas, bukan sapu sebelah bawah. Itu jawabannya. Artinya sahabat-sahabat mengikut Rasulullah SAW banyak perkara yang tidak dapat disahkan ataupun diterima oleh akal setengah-setengah orang, tapi mereka tetap mengamalkannya kerana itu adalah sunnah Nabi SAW. Selain daripada itu, kalau kita nak guna akal juga pun boleh sebenarnya di situ pun. Sebabnya dari segi menyapu khuf itu, sapu itu dengan air, walaupun kata sapu, tapi dengan air. Bila dengan air, kalau kita sapu bahagian bawah tu, dia lagi melekat debu-debu. Tapi sapu sebelah atas tidak begitu. Sedangkan sapu khuf itu untuk kemudahan. Apa artinya kalau kemudahan itu diberikan, tiba-tiba ada pula kesusahan di dalamnya? Apa arti? Kalau kita nak guna akal pun boleh juga, tetapi tidak semestinya semua perkara itu boleh ditentukan dengan akal. Kalau kita tidak dapat jawapan, tidak ada jawapan yang logik, pun kita mesti ikut apa yang sahih menurut ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada sunnah, ada jamaah sahabat pula, terutamanya dalam masalah akidah, itulah jadi pegangan. Itu jadi pegangan kita. Itulah yang menyebabkan Ahlus Sunnah ni berbeza, terselamat daripada kegagalan-kegagalan yang ditemui oleh golongan-golongan yang lain. Dan pada muka surat 2, boleh kita lihat, ambil ringkas-ringkasnya sebahagian saja sabda Nabi SAW di tengah itu, iaitu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Bermaksud akan terus ada satu golongan dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran. Mereka tidak tergugat oleh orang-orang yang menentang mereka sehinggalah datang perintah Allah, yakni hari kiamat. Imam Ahmad berkata berhubung dengan golongan yang tersebut di dalam hadis ini, bahawa mereka ini adalah golongan ahlul hadis. Dalam riwayat yang lain daripada Imam Ahmad disebutkan, beliau berkata, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau apa yang disebut di dalam hadis ini bukan ahlul hadis, saya tak tahu lagi siapa mereka. Yang ini bagi beliau jelas ini adalah keistimewaan ahlul hadis, orang-orang yang belajar hadis, orang-orang yang belajar sunnah. Kerana dengan sunnah itu mereka dapat hidup dengan benar, di atas kebenaran. Kemudian secara umumnya ini yang kita akan guna akan datang. Apabila belajar Bukhari akan datang, kita akan guna inilah panduannya, iaitu dalam ilmu hadis ini secara umumnya dapat dibahagikan kepada dua sistem. Satu sistem riwayat, yang kedua sistem dirayat. Riwayat ataupun dirayat, dia ada dua sistem. Dengan adanya dua sistem ini, kita dapat menilai mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Sistem inilah yang digunakan oleh ulama-ulama kita, dan mereka berjaya. Ada dua sistem, iaitu sistem riwayah, yang kedua sistem dirayah. Sistem riwayah 2.11 tu, muka surat 2 lagi. Sebenarnya pemakaian sistem riwayah dalam penilaian sesuatu fakta adalah khususiyah umat ini. Ibnu Hazm berkata, kita baca terjemahan saja. Nukilan orang yang dipercayai daripada orang yang dipercayai juga dengan bersambung-sambung sampai kepada Nabi SAW adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Islam sahaja, tidak kepada penganut-penganut agama lain. Nukilan dengan irsal dan i'dal
boleh didapati dengan banyak sekali di kalangan Yahudi dan Nasara. Cuma Yahudi tidak hampir kepada Nabi Musa sehampirnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana jarak nukilan mereka daripada Nabi Musa ialah lebih daripada 30 abad. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hazm, salah seorang tokoh Sunnah. Jadi ini adalah ciri-ciri kita khusus dengan umat Islam. Tidak ada, kalau kita perhatikan punca ilmu dalam agama-agama lain macam ni cara dia, dengan adanya sistem sanad, sistem riwayat yang mengikut kaedah-kaedahnya yang ketat. Tidak ada. Macam kita kalau baca hadis itu daripada sekarang ni, kita boleh sebut seorang demi seorang sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kepada pengarang kitab itu, dan seterusnya kita boleh lihat perawi seterusnya sampai kepada Rasulullah ialah seperti yang ada dalam kitab. Ini kelebihan umat Muhammad. Dengan sebab itu kita tak boleh mengabaikan sistem riwayah ini. Kita mengatakan tak perlu mengaji dah cara sistem ini, pakai baca sendiri, tak boleh begitu. Bukan caranya. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu lagi sampai kepada sekarang ni memang begitu. Hafiz Abu Ali Al-Jayyani berkata, khassallahu ta'ala hadhihi al-ummah bi thalathati asya' lam yu'tiha man qablaha al-isnad wal-ansab wal-i'rab. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan umat Muhammad ini dengan 3 perkara yang tidak pernah dikurniakan kepada orang-orang sebelumnya, yaitu isnad, ansab dan i'rab. Ini tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun umat dahulu. Ini adalah keistimewaan umat Islam, umat Muhammad. Jadi 3 perkara ni apa? Isnad. Isnad tu kita tak boleh terima apa-apa cerita kecuali ada sanad. Dan sanad itu memang diakui kerana mereka terdiri daripada perawi-perawi yang kuat, yang amanah dan dipercayai. Ada nilai-nilai dia dalam ilmu hadis. Kita dalam ilmu usul hadis ada nilai-nilai perawi dia. Ini isnad. Sehingga sistem isnad ni pengaruhnya begitu luas, begitu besar. Ia masuk ke dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Kalau kita perhatikan bidang bahasa Arab misalnya, dalam kitab-kitab utama Arab, misalnya seperti kitab Muzhir, Al-Muzhir, di dalam itu apa-apa cerita banyak daripadanya dia sebut berdasarkan riwayat. Dia ambil daripada ni sampai kepada Sibawai misalnya, sampai kepada Akhfash dan sebagainya. Itu ada riwayat, padahal bukan yang nak diambil itu bukannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kata-kata seorang tokoh dalam bahasa Arab. Itu pun mereka guna isnad juga, mereka guna sanad juga, perlu diteliti perawinya juga. Inilah yang pengaruh ilmu hadis ni terhadap bidang-bidang ilmu yang lain. Ansab, satu lagi ansab, iaitu keturunan, ilmu keturunan, menentukan keturunan. Di kalangan kita memang terlalu asing. Tetapi kalau kita mengkaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya dan generasi kemudian, mereka ada simpan sebenarnya silsilah nasab, silsilah keturunan mereka sampai ke mana. Ini sesuatu yang penting. Kadang-kadang orang boleh mendakwa dia anak cucu sekian-sekian, ini anak cucu sekian-sekian. Dia boleh kata Sayyidina Uthman misalnya hanya ada anak daripada isteri-isterinya yang lain, bukan anak daripada isterinya anak Rasulullah, bukan. Mereka boleh kata. Tapi kalau kita tahu ilmu ansab, kita boleh menafikan. Sebab Sayyidina Uthman dengan anak Rasulullah, Ruqayyah itu dapat beberapa orang anak. Tetapi di dalam sejarah disebutkan
Kalau ada yang sebut kata dapat anak pun, anak tu meninggal dunia ketika masih kecil lagi. Itulah yang tersebar dalam masyarakat. Kita pun percaya. Tetapi yang sebetulnya tidak begitu. Kalau saudara-saudara baca salah satu buku yang saya tulis, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupa dan dipinggirkan, siapa? Maka kita akan dapati antara mereka ialah anak cucu Uthman daripada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dilupakan. Seolah-olahnya bagi kita umat Islam ni, walaupun Ahlus Sunnah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lain selain daripada Hasan Husain. Itulah yang ada, Hasan Husain. Berapa ramai yang meletakkan nama anak mereka Hasan Husain. Tetapi nama-nama yang lain di mana? Siapa lagi dari kalangan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjasa? Seolah-olahnya mereka tidak ada peranan, tidak pernah berjasa. Padahal kalau kita tahu ilmu ansab, kita boleh tahu, boleh tentukan yang sebetulnya anak-anak Sayyidina Uthman itu pun berjaya. Anak-anak Abul As bin Ar-Rabi' daripada anak Rasulullah Zainab, itu pun anak-anak dia ada anak cucu, dan mereka berjaya, berjasa kepada Islam. Bukan Hasan Husain sahaja. Yang peliknya, anak Sayyidina Ali dengan Fatimah itu bukan Hasan Husain saja, tetapi seolah-olahnya digambarkan kepada kita macam dua orang itu saja, anak Fatimah dengan Sayyidina Ali. Padahal ramai lagi yang lain. Kenapa tidak disebut? Kenapa tidak ditunjukkan? Adakah mereka tidak meninggalkan jasa? Atau kerana perempuan? Kerana perempuan tidak disebut itu? Betulkah begitu? Mereka tidak berjasa? Ini semua kita dapat tentukan melalui ilmu ansab dan i'rab. Ini i'rab, ini pun antara keistimewaan umat ini juga. Allah SWT menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tidak seperti bahasa lain. Bahasa lain memanglah ada kaedahnya, ada gramarnya, semua ada, tetapi tidak berbaris. Bahasa Arab dia kena baris. Nak menentukan baris itu bukan senang tu, kena belajar lama juga. Jadi tidak mudah orang nak reka, nak palsukan Quran itu, tak mudah. Terpelihara. Itu seolah-olahnya pentingnya. Kalau ada orang kata begini, kita boleh jawab, ni kaedah, ini kaedah. Kalau orang kata ada juga begini, ini salah dalam Quran, jawapannya ada dari segi ilmu i'rab yang kita kenali sebagai ilmu nahwu Arab, berbeza daripada ilmu nahwu yang lain. Ini dapat memelihara keturunan ajaran Islam itu juga. Kita dapat tentukan melalui ilmu ini. Misalnya ada hadis disebutkan, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak keranamu, nescaya tidak kujadikan falak-falak ini. Kononnya hadis. Kita dapat tentukan itu bukan hadis, berdasarkan ilmu i'rab. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu sebenarnya diketahui. Pada hakikatnya, kalau nak sempurnalah belajar hadis ini, dia tak boleh belajar hadis saja begitu, tak boleh. Untuk buat panduan, untuk beramal memang boleh, tapi untuk kita baca sendiri pula kitab-kitab yang lain, nilai sendiri pula, semestinya kita ada persediaan yang cukup, alat yang cukup. Dipanggil ilmu alat, termasuklah nahwu yang dikatakan ilmu i'rab tadi, dan banyak lagi yang lain. Ilmu balaghahnya mesti kena dalam. Kalau tidak, kita tidak dapat menyelami bahasa hadis, bahasa Al-Quran. Jadi untuk mendapat ilmu hadis yang sempurna, semestinya kita terlebih dahulu, langkah pertama, menguasai bahasa Arab, belajar bahasa Arab dahulu. Kalau tidak, yang kita nak belajar ni bagus, bagus, alhamdulillah lah, Allah SWT
buka hati kita untuk nak belajar hadis ni, bagus, memang boleh belajar. Tapi untuk guna sendiri, untuk kita faham setakat yang guru ajar, itu boleh. Tapi kita nak baca kitab sendiri, tak mampu. Nak menilai sendiri, tak mampu, kecuali ada cukup ilmu alat. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang lain tentang kepentingan isnad itu. Isnad, yakni adanya, kalau dalam kitab-kitab hadis disebutkan haddatsana sekian-sekian, haddatsana sampai kepada Rasulullah. Itu silsilah isnad itu perlu. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada isnad, sesiapa yang nak cakap, nak kata apa, dia akan cakap. Lepas tu dia kata Nabi kata. Senang. Tapi dengan adanya isnad, kita akan tanya dia dalam kitab mana. Dalam kitab mana. Kalau dia kata dalam mimpi, tak jadi. Itu bukan hujah dalam agama. Kalau dia kata syekh itu ajar, bukan mana kitab. Dalam kitab, kalau sudah buka kitab, tidak ada sana. Mana sana? Jadi banyak perkara. Susah orang nak palsukan agama ni, selewengkan agama ni, susah. Kalau kita ikut paduan yang betul, kita tidak akan tertipu dengan mudah, tidak akan terpesong dengan mudah. Kemudian 2.13, jadi asas kepada pemakaian sistem riwayah ini dari mana puncanya? Adakah ulama-ulama kita pandai-pandai dia buat sendiri? Tidak. Bahkan dalam Quran sendiri Allah SWT mengajarkan kita. Misalnya dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu umpamanya ayat. Maksud wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa sesuatu berita, maka hendaklah kamu selidiki dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan keadaannya yang sebenar, yang menyebabkan kamu menyesal di atas perbuatan kamu itu. Jadi berapa banyak orang-orang yang tidak biasa dengan sistem ini kan, kalau dengar cerita suatu cerita, sebar dia betul sebar. Tak boleh begitu. Kita orang Islam tidak diajar. Kena tengok dulu siapa yang cerita. Kalau fasik tak boleh. Itu orang yang tidak takut kepada Allah. Kemudian cerita tu macam mana yang sebenar, kita perlu selidik. Takut-takut yang kita sebar tu, yang kita percaya tu sebenarnya tidak begitu. Dan orang-orang dengan sebab kita cakap tadi, orang pakai yang kita, mungkin orang pulau, orang-orang tertentu. Ini satu penganiayaan terhadap pihak lain. Dengan sebab itu tak boleh. Mesti kena terima daripada orang-orang yang amanah. Orang fasik tak boleh. Fasik macam mana? Kita sudah ada panduan dalam agama macam mana. Orang yang melakukan dosa besar, fasik. Orang yang selalu melakukan dosa kecil, fasik. Orang yang tidak jaga mulutnya, ikut suka bercakap, itu pun boleh jadi. Dan banyak lagi lah panduannya. Itu jadi fasik. Secara tidak langsung ia mendidik masyarakat itu untuk menjadi baik. Sebab kalau jadi fasik tak boleh jadi saksi misalnya ketika kahwin. Tidak boleh jadi itu, tidak boleh jadi ini kalau fasik. Secara tidak langsung ia mendidik masyarakat itu supaya jadi baik. Sebab apa? Kalau kita sudah dicop sebagai fasik, dan mudah untuk mengetahui siapa fasik atau tidak, tengoklah dia berpegang teguh dengan ajaran agama atau tidak, dia melanggar ajaran agama atau tidak. Kalau orang fasik, Allah SWT sudah pesan, jangan terima. Apalagi kalau orang kafir. Fasik ni Islam lagi. Kalau dalam hal-hal agama, bukan dalam hal-hal ilmu yang lain, kemahiran yang lain, bukan. Itu daripada orang kafir siapa pun boleh. Tetapi kalau agama, artinya agama kita ni betul-betul akan terpelihara dengan adanya sistem yang seperti ini.
Kemudian kalau kita nak lihat hasil sistem riwayat ini, dapat kita lihat di dalam kitab-kitab ulama-ulama kita begitu banyak tentang rijal hadis ataupun perawi-perawi hadis. Semua yang tersebut di dalam kitab mana-mana pun kita boleh kesan dia ni siapa. Kalau ada dalam rantaian sesuatu riwayat itu perawi yang dhaif, perawi yang tidak amanah, bahkan perawi yang pelupa, misalnya pelupa, selalu lupa, perawi yang leka, semuanya akan disebut. Dan itu akan menentukan sesuatu hadis yang disampaikan olehnya kepada kita. Berpuluh-puluh, ratus ribu nama-nama itu ada dalam kitab, sudah tersimpan, dan kita boleh periksa dengan rapi. Artinya kita tidak mudah tertelan segala racun yang tersebar. Tetapi kalau kita tidak mengetahui ilmu ini, dan ilmu ini tidak disebarkan dengan meluas, tidak dibudayakan, nescaya banyaklah benda-benda yang karut itu tersebar dalam masyarakat. Seperti dalam masyarakat kita sekarang, masyarakat kita sekarang itulah yang palsu, yang tak betul, tapi sudah jadi pegangan orang ramai. Ini sebab apa? Sebab mereka tidak menilai dengan sistem ini, ilmu ini. Kalau dia nilai dengan sistem ini, kita akan tahu, mudah, akan tahu, akan selamat. Siapa yang tak tahu, misalnya yang Rasulullah SAW tu bila dia berhijrah, nak pergi berhijrah ke Madinah, Sayyidina Ali yang tidur di atas katil dia tu, sehingga tertipu orang kafir yang duduk di luar rumah dia. Siapa? Semua orang terima begitu. Bahkan banyak lagi kitab-kitab ulama kita yang tulis begitu, bukan orang biasa. Kenapa begitu berlaku? Sebab tidak betul-betul pakai sistem ini, sistem riwayat. Kalau betul-betul pakai, kita akan selamat. Yang sebenarnya macam mana? Kita tidak tahu membeza di antara kitab yang boleh dijadikan panduan dan kitab yang tidak boleh dijadikan panduan. Misalnya dalam Bukhari tak ada sebut cinta, tak ada sebut ketika malam Rasulullah SAW keluar tu, tak ada sebut. Yang ada sebut tengah hari, waktu siang, keluar dengan Abu Bakar. Tak ada pun sebut Sayyidina Ali. Itu dalam Bukhari. Tetapi yang tersebar dengan meluas ini sebenarnya dari mana? Dari Ibnu Ishaq, seorang Syiah. Kita tak sedar, sebab kita tak tapis. Yang kita sibuk, yang kita ambil berat, iaitu kita nak tapis air. Kalau air, kita tapis lah. Sampai hilang baunya, sampai betul-betul bersih. Itu yang kita bersungguh-sungguh. Adapun cerita-cerita macam ni, kita tak tapis. Tak kisah dia mari daripada mana, siapa yang bawa begitu, kenapa dia tidak bertanggungjawab. Itu benda sudah berlaku. Kita nak salahkan siapa, tak tahu. Sebenarnya kesalahan ini mula-mula sekali bagi saya ialah kesalahan ahli ilmu agama juga. Mereka tu mula-mula yang silap, sebab mereka yang sebar benda ni. Bukan nak kata Syiah dah, Syiah baru. Kita terlebih dahulu terima itu Ibnu Ishaq tu sebagai rujukan, tanpa melihat dah, tak ada nilai langsung Bukhari. Kita tak tengok pun, tak tanya pun dia. Padahal kita kata itu kitab yang paling sahih mengikut ahli sunnah. Di mana kita sekarang? Apa yang kita pegang? Apa yang dijadikan rujukan oleh kita? Di situ nampak punca kenapa kita terpesong. Kenapa kita di dalam masyarakat kita tersebar banyak benda-benda yang kotor sebenarnya, tapi kita tak perasan. Sebab kita tak nampak. Yang kita nampak, seperti saya katakan tadi, ia ada air tu. Kalau jernih tak jernih itu kita nampak. Kalau yang jernih dari segi ajaran agama ni kita tak nampak. Tetapi yang silapnya dulu sebenarnya ahli-ahli agama juga. Jadi dengan sebab itu saya sebenarnya mengharapkan sangat kerjasama ahli-ahli agama ni, guru-guru agama kali yang terlibat dengan agama secara khusus, terlebih dahulu perbetulkanlah kita sendiri dahulu. Sebab kalau kita salah, salahlah orang lain. Salahlah orang lain. Sebab kita acuan. Kalau acuan tu tak betul, tak betul.
Orang ramai ni hanya seperti agar-agar. Orang Kelantan kata beleda. Buat letak acuan apa, dia akan jadi gitu. Jadi sampai dah masanya kita ubah. Salah satu cara mengubahnya ialah kita bawa kitab yang sebenar, ajar kitab yang sebenar. Jadi alhamdulillah, kerana inisiatif beberapa pihak, kita dapat mengadakan majlis seperti ini di sini, di pusat negara kita. Mudah-mudahan dia akan semakin berkembang. Sebab apa? Kalau kita tak ajar yang betul, macam mana nak tahu yang salah? Nak ajar yang betul macam mana? Kita sudah tahu Bukhari itu kitab yang paling sahih. Kenapa kita tak belajar yang itu? Kalau belajar itu selesai. Setengah-setengah orang dia ingat Bukhari ini kitab hadis. Jadi adakah Bukhari ini lebih dia dari sudut hadis saja? Tidak, dari semua sudut. Itu sudah diakui. Dari sudut sirahnya, dari sudut sejarahnya, dari sudut tafsirnya, dari sudut akidahnya, dari sudut fiqhnya. Sebab Bukhari buat kitab dia itu merangkumi semua ajaran agama. Sebab itulah pengasas universiti tempat saya belajar dahulu di Pakistan, Maulana Muhammad Yusuf Banuri, dia kata, Inna al-Bukhari arada an yusannifa kitaban fid din qabla an yusannifa kitaban fil hadis. Itu yang dia kata. Imam Bukhari sebenarnya dia karang kitab dia tu lebih bermaksud nak mengarang satu buku yang menjadi panduan dalam agama. Lebih lagi maksud itu daripada maksudnya nak hanya mengarang kitab hadis sahaja. Jelas. Artinya kita boleh jadikan panduan dalam semua perkara. Sekarang ni kalau kita tengok yang tersebar sekarang ni macam cerita tadi, berpunca daripada Ibn Ishaq, bercanggah dengan Bukhari. Kenapa kita masih duduk dakap lagi, duduk pegang kemah-kemah lagi? Ya Rasulullah SAW perintahkan kita supaya berpegang teguh ialah Quran dan Sunnah, bukannya buku-buku sejarah macam tu. Maka timbullah banyak perkara-perkara yang mengelirukan, membingungkan masyarakat. Inilah puncanya. Yang kedua, muka surat 3 tu, sistem dirayah, usul dan keistimewaan. Sistem dirayah adalah penting. Ulama-ulama kita tidak menilai sesuatu hadis itu berdasarkan perawi-perawinya sahaja. Tidak. Sebab perawi-perawi mungkin orang boleh buat. Dia buat satu hadis, dia pun ambil mana-mana sanad yang sudah diakui sebagai sahih, dia boleh masukkan dalam Bukhari ke, dalam apa ke, dia boleh masuk. Macam mana kita nak tahu? Apa lagi alat untuk kita menguji? Satu lagi, iaitu dirayah. Sistem dirayah. Sistem dirayah artinya kita guna akal, betul-betul guna akal yang sahih, berpadukan Quran dan Sunnah. Sebab itulah berapa ramai ulama yang mengatakan hadis Bukhari yang menyebutkan bahawa Ibrahim telah berdusta 3 kali tidak sahih, walaupun ada dalam Bukhari, walaupun ada dalam Muslim, walaupun sanadnya sahih. Sanadnya sahih, tetapi apabila ditinjau dari sudut dirayah, ia tidak boleh bertahan. Mesti ditakwil. Mesti kita kena kata ada sesuatu ni. Jadi apa sesuatu tu? Macam-macamlah pendapat. Ada yang mengatakan ini keliru perawi. Mana-mana perawi yang disebut itu dia keliru. Sebenarnya yang disebutkan benda lain, perkataan lain, tetapi dia guna bahasa dia sendiri, guna bahasa dia sendiri, sehingga jadi bohong. Nabi Ibrahim walaupun tidak selalu berbohong, tapi sekurang-kurangnya dia ada juga berbohong 3 kali. Ataupun itu kesilapan yang sebetulnya tidak boleh berlaku. Sebab apa? Kita sudah ada akidah yang sudah disepakati bahawa seseorang Nabi itu mesti benar. Mesti benar.
Salah satu sifat Nabi ialah sidq, benar. Bagaimana kalau kita kata dia berdusta? Walaupun 3 kali, walaupun kita kata itu tempat boleh berdusta, harus, itu takwil. Sedangkan dalam Quran bila sebut Nabi Ibrahim, dia kata innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu sesungguhnya dia seorang yang sangat benar, seorang nabi. Itu sifat Nabi. Tiba-tiba yang sangat benar tu macam tu. Tak bolehkah kita kata Nabi Ibrahim itu bermaksud macam lain? Kalau kita belajar dalam ilmu balaghah, dia kata Nabi Ibrahim sebenarnya bukan berdusta. Dia telah menggunakan tauriah, bahasa tauriah. Itu tidak berdusta. Kalau dia kata kalau sesiapa tanya kamu kepada isteri dia, kamu siapa? Isteri. Kamu jangan kata isteri, kamu kata adik-beradik saya, saudara saya. Itu betul. Dia tidak berdusta. Sebab Sarah juga adik-beradiknya, adik-beradik seagama. Innamal mu'minuna ikhwah. Tuhan sendiri kata begitu kan. Tetapi sepintas lalu orang kata dia macam tidak mengaku isteri dia. Bukan dia tidak mengaku, dia bukan kata itu bukan isteri saya. Yang segera difahami oleh orang, bila tanya dia akan kata isteri. Jadi bila dia tidak kata isteri, maknanya bukan isteri dia. Di situ mestikah kita kata dia berbohong? Tak mesti. Cuma orang tak terlintas dia tu maksudkan macam lain. Dari segitulah perawi mengatakan dia berbohong. Sebenarnya itu tafsiran perawi. Dia guna bahasa dia sendiri. Zahirnya nampak macam berdusta, padahal masih boleh kita kata dia tidak berdusta. Dia bercakap betul. Dalam Quran sendiri pun kata orang mukmin itu adalah bersaudara. Apa salahnya? Lepas tu Nabi Ibrahim kata dia sakit. Inni saqim. Mana sakitnya? Ibrahim tak sakit ke? Jadi Ibrahim berdusta. Siapa tahu Nabi Ibrahim itu tak sakit? Dan dia kata sakit-sakitlah. Mana dia berdusta? Misalnya kita sakit jiwa, ada orang nampak? Tak nampak. Sakit hati, nampak? Tak nampak. Sakit juga. Ataupun sakit-sakit yang dalaman ya, orang tak nampak. Mana kita, siapa tak sakit? Sesihat-sihat manusia pun dia mesti ada juga sakit dia tu. Jadi salahkah kalau dia kata dia sakit? Mestikah kita kata dia berdusta? Dengan sebab itu berapa ramai ulama-ulama mengatakan hadis itu tak boleh pakai. Tak boleh pakai, kita ketepikan. Kalau nak pakai pun kita mesti takwil, bukan berdusta. Berdusta itu silap perawi. Itu termasuk dalam tasarruf, pindaan dia pindah perkataan tauriah tu kepada dusta, kepada kadzib pula, kepada kadzib. Itu silap dia. Yang sebenarnya Rasulullah SAW tak kata begitu. Ini kita dapat tentukan bahawa Rasulullah SAW tak kata begitu. Kita guna sistem apa? Kaedah apa? Kaedah dirayah. Itulah kaedah dirayah. Sebab dari segi akidahnya Nabi itu benar. Kalau dia tidak benar, dia dusta. Dusta itu sifat yang mustahil. Mustahil kepada seorang Nabi. Apalagi dalam Quran pun sebut dia tu siddiq. Macam mana kita nak kata dia dusta pula? Kita kena kata hadis itu silap. Jadi sanadnya sahih. Bagi orang yang mengatakan sahih, betul sanad dia, isi dia tu, kandungan dia tu, semestinya semestikah kita pakai seperti zahirnya tu? Tak boleh. Ini sistem dirayah, sangat terjamin. Jangan kita beginilah, kita fikir begini, itu cok cakim halal. Semua orang pakai kan? Tidak mungkin ke cok itu dipalsukan? Okay, kan? Jadi sudah terjamin betul ke? Mungkin ada ketikanya dia tidak buat betul-betul, tidak menepati syarat itu. Jadi untuk kita cek, kita boleh cek. Sebab itulah misalnya Jakib, dia selalu pergi cek. Sebab apabila bagi sekali logo itu, tidak semestinya dia akan betul ikut itu. Tapi bagi orang ramai ni, dia percaya begitulah. Bila ada, tak apalah dia. Tetapi tidakkah ada kemungkinan dalam itu celah-celah itu
mereka palsukan. Mereka buat dengan cara yang tidak menepati syarat. Tidakkah ada kemungkinan itu? Ada. Dengan sebab itu kita mesti kena guna akal. Ini semua kerja manusia. Manusia boleh buat. Dia nak cepat ke, dia nak jimat ke, dia mungkin melanggar beberapa syarat itu. Mungkin. Sistem dirayah ini pun dari segi kaedah ini sebenarnya ada di dalam Al-Quran juga. Bukan kata ulama-ulama hadis buat sistem ini, istilah itu, istilah ini mereka buat dengan fikiran mereka sendiri saja. Tidak. Bahkan mereka berpandukan Al-Quran. Seperti ilmu-ilmu lain juga, sentiasa Al-Quran jadi panduan. Misalnya ayat ini, laula idza sami'tuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Umpamanya dalam ayat itu. Dan ayat satu lagi boleh kita baca di situ terjemahannya. Jadi kalau cerita dikatakan mengikut kebanyakan ahli tafsir, ahli hadis mengatakan di sini Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal, seorang sahabat nanti, dituduh berzina. Tiba-tiba ada yang dengar satu orang yang cakap begitu, dia terus terima dan sebar. Tidak sepatutnya orang mukmin begitu. Sepatutnya dia fikir, ini siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terpilih. Dalam Quran sebut at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Artinya yang dipilih oleh Allah seorang perempuan sebagai isteri Rasulullah tentulah orang baik. Bila orang baik, ada orang yang fitnah dia, kita mesti berhati-hati. Sepatutnya kita kata, kamu berdusta, jangan terima mudah-mudah. Sebab ini orang yang sudah dijamin, sudah diakui di dalam syurga, di dalam Al-Quran diakui sebagai ahli syurga. Macam mana dia boleh benda macam ni? Jadi kita mesti guna akal kita. Sebab itu dalam Quran kata, sepatutnya kamu tidak tahu apa yang orang cakap tu. Bahkan kamu kena mengeluh, kata subhanaka hadza buhtanun azim, ini adalah dusta yang besar. Subhanallah, mana boleh berlaku. Sepatutnya begitu. Ini kaedah dirayah. Ini yang penting lagi. Selepas itu 2.24 muka surat 6 tu, antara usul sistem dirayah yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ulama hadis ialah: satu, sesuatu riwayat itu tidak bercanggah dengan akal yang sejahtera. Ahli sunnah pun bukan tak guna akal, bukan Mu'tazilah saja guna akal. Ahli sunnah guna akal. Jadi riwayat itu tidak bercanggah dengan akal yang sejahtera. Akal yang sejahtera. Jadi orangnya orang yang berakal tidak akan terima benda macam itu. Tidak akan terima benda macam itu. Misalnya kita kata matahari telah jatuh. Lepas tu kerana Rasulullah Sayyidina Ali tak sembahyang asar lagi, dinaikkan matahari itu semula. Dinaikkan matahari itu untuk Sayyidina Ali pula, ada cerita pula. Itu semua. Kalau matahari naik semua, mesti semua nampak. Mesti semua nampak. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain, berapa banyak lagi yang lain, Nabi SAW telah qadha sembahyang. Kalau dia naik semula, setelah dia itu tidak jadi qadha juga. Jadi kita kena timbang dengan akal. Kena timbang dengan akal. Banyaklah yang seumpama ini yang kita kena timbang dengan akal. Mana-mana riwayat yang menunjukkan kelebihan. Ini contoh-contoh saja ya. Macam pasal banyak tersebar dalam masyarakat kita. Dia kata kenapa sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah memuliakan mukanya, kenapa? Yang ramai-ramai ni yang duduk mengajar ni, dia kata sebabnya satu, Sayyidina Ali ni tidak pernah menyembah berhala. Yang kedua, dia tidak pernah melihat kemaluannya sendiri.
dia tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Itu sebab tu karramallahu wajhah. Dia tak masuk akal. Takkanlah Sayyidina Ali tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan supaya membersihkan tubuh kita dan mencukur mana-mana bulu yang berlebihan itu. Bagaimana kita fikir? Kalau dia tak pernah melihat kemaluan dia nak cukur macam mana? Dia tengok ke atas ni. Kalau luka jadi macam mana? Tak pernah sambung. Itu akal tak boleh terima. Bukan sebab itu karramallahu wajhah. Ada juga yang kata Syiah tu bagi melebihkan Sayyidina Ali daripada sahabat yang lain. Sepatutnya radhiyallahu anhu itu yang Syiah letak. Sebenarnya tidak. Kita orang ahli sunnah juga yang sebenarnya bagi gelaran itu, bagi doa itu karramallahu wajhah kepada Sayyidina Ali itu. Bukan Syiah. Orang ahli sunnah kata karramallahu wajhah sebagai jawapan kepada golongan Khawarij yang benci kepada Sayyidina Ali. Mereka kata sawadallahu wajhah, qabba'allahu wajhah. Semoga Allah menghitamkan mukanya, semoga Allah menggudukkan mukanya. Itu kata mereka, puak-puak Khawarij. Jadi kita orang ahli sunnah ni sebagai menjawab dan tanda kita tidak setuju dengan mereka, bahkan kita kasih kepada Sayyidina Ali seperti sahabat-sahabat yang lain. Kita kata karramallahu wajhah. Bukan kerana dia tak pernah melihat kemaluannya, bukan kerana dia tidak pernah sujud kepada berhala, bukan kerana itu Syiah yang memulakan, tidak. Sebab kita fikir dari segi logik. Macam mana dia nak buat, dia nak cukur bulu ari-arinya, sedangkan itu sunnah Nabi. Jadi itu tak masuk akal. Yang kedua, tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip agama Islam yang telah diterima oleh semua ulama muktabar. Macam tadi, dikatakan Nabi Ibrahim itu berdusta, sedangkan semua sudah terima Nabi ni mesti ada sifat benar. Itu sebagai akidah. Yang ketiga, tidak bercanggah dengan Al-Quran, hadis mutawatir atau ijma' qat'i. Tidak bercanggah dengan itu. Misalnya ada dalam setengah-setengah kitab macam Ibnu Ishaq, dia kata Nabi SAW itu Isra' Isra'-nya bermula daripada rumah Ummu Hani. Bermula dari rumah Ummu Hani, bukan dari Masjidil Haram. Sedangkan dalam Quran kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Jadi bermula daripada situ, bukan daripada rumah Ummu Hani. Macam mana Nabi nak pergi rumah Ummu Hani? Siapa Ummu Hani? Bukan isteri dia, bukan mahram dia. Ummu Hani ada suami dia, ada anak-anak dia. Takkan Rasulullah, apa lebihnya, kenapa dia nak Isra' tu mula daripada rumah dia? Tapi kalau kita faham Ibnu Ishaq tu seorang Syiah, tak peliklah kalau ada dalam kitab dia. Yang peliknya kenapa kita yang mengambil tu, kenapa kita yang mengambil daripada dia tu. Itu yang peliknya. Dan ini tersebar dengan meluas. Bahkan ada dalam sukatan Al-Azhar. Al-Azhar pun terkena juga, termakan juga. Dalam buku bacaan Mutala'ah, sukatan Al-Azhar, dia ajar di sekolah-sekolah tempat kita. Dalam tu pun ada. Jadi macam manalah umat Islam ini tidak pening, tidak tersebar kekotoran begitu banyak di kalangan mereka. Kalau pusat pengajian yang begitu hebat pun tak tertapis. Yang keempat, tidak bercanggah dengan kenyataan. Tidak bercanggah dengan kenyataan. Misalnya riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim itu dia dekat dengan Nabi Adam, tinggi orangnya 60 hasta. Kalau 60 hasta, kaki dia berapa panjang. Sedangkan kita tengok maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dekat Kaabah tu kita biasa jelah kaki dia. Di mana cerita tu canggah dengan kenyataan. Setengah-setengah orang dia keliru. Ada Nabi Adam tu tinggi orangnya, bila keluar ni dia semakin pendek. Jadi pendek tu macam kita sekarang, mula-mula dia panjang juga.
Jadi kalau hadis itulah kita nak pakai, nescaya akhir zaman ni mungkin orang tinggal saici. Itu tidak. So sama. Mungkin adalah setengah-setengah bangsa macam sekarang ni juga, yang lebih tinggi, lebih besar saiznya daripada yang lain. Sekadar itu saja, bukanlah yang melampau, tingginya melampau atau besarnya melampau. Tidak ada macam itu. Ini bercanggah dengan kenyataan, dengan sejarah, yang ada kesan-kesan peninggalan lama yang ada. Kita tengok rumah dia tidaklah tinggi-tinggi sangat. Kalau dah 60 hasta macam mana rumah dia? Itu kenyataan. Yang kelima, riwayat itu tidak mengandungi ancaman azab besar kerana sesuatu perkara yang remeh-temeh. Suatu perkara yang remeh-temeh tiba-tiba azab besar. Ini neraca yang sudah siap, panduan yang sudah siap. Kalau kita lain kali kalau kita berjumpa dengan hadis, kita tengok ini. Ini yang mudah, panduan mudah. Kalau riwayat itu payah, dia kena orang yang betul-betul belajar, nak tahu perawi itu perawi ini, ini orang panggil apa ni dalam istilahnya, irsal ke idhal ke apa ke, itu susah sikit. Tapi kalau ini sebab guna akal. Sebab itu kita tengok yang banyak sangat ancaman-ancaman berat, tapi bendanya tak seberapa. Itu kebanyakannya palsu. Yang keenam, riwayat itu tidak menjanjikan ganjaran yang besar-besar kerana pekerjaan yang remeh-temeh. Ini pun banyak juga tersebar. Misalnya, iaitu yang sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu kan setengah-setengah masjid, tapi sekarang ni tak tahulah, mungkin kurang sikit. Mungkin kurang, setengah-setengah tempat mungkin tidak ada. Tapi ada lagi, ada orang cerita kepada saya baru ni, dia kata ada lagi. Malam ni macam di Pala, malam ni seperti sekian-sekian ramai mati syahid, malam ni dia sama darjatnya dengan Nabi. Ada benda sahabatnya, tak masuk akal sama dengan Nabi. Kerana sembahyang tarawih bukan fardu. Jadi kerana benda yang mudah, remeh-temeh begitu, dapat pahala yang besar-besar, masuk syurga senang saja. Sedangkan dalam Quran sebut hasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Gitu dalam Quran. Apakah manusia itu ingat bila dia kata dia beriman, mereka tidak akan diuji lagi? Ujian yang berat. Sehingga dalam Quran disebutkan ni, orang-orang yang mengikut Nabi ni, mereka kata mata nasrullah, bila pertolongan Allah akan sampai. Sampai begitu. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan pengikut-pengikut ajaran yang benar ni sebahagiannya digergaji kepala ni belah dua. Sampai begitu sekali. Tiba-tiba kerana sembahyang tarawih boleh jadi macam ni. Ini mudah je. Mudah, itu saja. Kalau kita tengok dalam kitab yang menyebutkan cerita ni, sebenarnya dia tidak ada sanad pun. Tidak ada sanad. Tapi kitab itu diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Sungguh juga yang bahagian terjemah ni. Misalnya kitab Durratun Nasihin, itu dipakai tu oleh guru-guru yang mengajar agama di masjid-masjid, suka sangat cerita-cerita macam ada di dalam tu. Tapi kalau kita tengok tak ada sanad pun. Jadi dari sudut riwayat pun tak lepas, dari sudut dirayah pun tak lepas riwayat seperti itu. Yang ketujuh, riwayat itu tidak mengandungi pengertian yang lemah, bodoh dan bodoh. Misalnya ada orang kata, ada hadis al-badinjan lima ukilalah, buah terung ni ikut makan dengan apa tujuan pun jadi semua. Buah terung, mungkin dia jual buah terung kan? Dia nak suruh laku terung dia tu, dia buatlah hadis macam tu. Macam mana kalau orang sakit angin, uluran ke apa, makan buah terung tu lah. Semakin teruk dia akan kata macam mana Rasulullah kata. Jadi Rasulullah cakap tak betul. Itu akibatnya. Orang ramai yang tak faham, dia tak tahu betul ke ini hadis atau tidak betul. Bila dikatakan hadis, dia percaya betul. Lepas tu kalau tak jadi, mungkin dia jemu akhirnya. Dia jadi anti hadis. Hadis karut. Dia jadi anti hadis. Sebab itu
kita kena jaga betul-betul. Telah jadi fitnah kerana adanya hadis-hadis seperti ini, sehingga satu golongan orang Islam tak mahu terima hadis. Melampaulah, itu telajak. Memang kita kena berhati-hati. Macam yang tadi, semua ulama kata itu palsu, bukan hadis pun. Tapi berapa banyak tersebar, dan banyak lagi yang lain-lain, contohnya lain lagi. Pengertian yang lemah, bodoh, nampak. Misalnya talqin, hadis talqin selepas orang mati kan ramai dia amalkan. Padahal kalau kita tengok dalam kitab Subulus Salam sahaja, yang selalu dijadikan rujukan, kitab Bulughul Maram, kerana tu dia kata macam mana hadis ni nak sahih. Sedangkan ceritanya bila orang ajar si mati dalam kubur tu talqin, malaikat yang pergi dua orang, mereka kata kita tak boleh begini, sia-sia kalau kita begini. Ni orang ni sudah diajar, dia tentu boleh jawab, mari kita balik saja, patah balik. Ini membodohkan malaikat. Adakah patut malaikat Allah ni sebodoh itu? Kalau begitu mudah saja nak menyelamatkan diri, melepaskan diri daripada azab kubur. Talqin, itulah yang bersungguh sangat talqin tu. Dia tak tahu itu hadis tu apa kedudukan. Sebab itu penting kena tahu hadis itu apa kedudukan, barulah boleh pegang. Kalau tidak, kita akan buat benda-benda yang tidak sepatutnya, besar-besarkan benda yang remeh-temeh, yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Yang ke-8, riwayat itu bukan riwayat yang dikemukakan oleh seorang sahaja, dan ia sendiri tidak bertemu dengan orang yang diriwayatkan riwayat itu daripadanya. Misalnya dikatakan ini sebanyak-banyak tarekat yang ada ni kan, kita pun sibuk juga tempat kita sekarang ni kan, tarekat itulah, tarekat ini. Kalau kita tanya, tarekat kamu ni ambil daripada mana? Mana sanad dia, silsilah dia? Sampai kepada Rasulullah betul ke? Kalau tak sampai kepada Rasulullah, mana boleh kita amalkan dengan melebihkan amalan orang lain daripada amalan Rasulullah? Amalan Rasulullah berapa banyak lagi kita terbuat, kita tak buat yang betul-betul sahih, dengan zikirnya, dengan wiridnya. Kenapa kita tak buat yang itu? Tiba-tiba mari syekh mana-mana, kita pegang dengan ajaran dia tu lebih daripada yang diajarkan oleh Nabi SAW. Padahalnya kalau kita tanya, kalau kita selidik, semuanya sampai kepada Hasan Basri. Kebanyakan tarekat ini sampai kepada Hasan Basri. Dan Hasan Basri itu didakwa mengambil tarekat itu daripada Sayyidina Ali. Padahal dia tak pernah bertemu pun dengan Sayyidina Ali, tak pernah berjumpa pun dengan Sayyidina Ali. Macam mana dia nak ambil? Dia tak ada pun dengan Sayyidina Ali. Tiba-tiba dikatakan dia ambil daripada Sayyidina Ali. Ya, Rasulullah pun pelik juga. Kenapa dia ajar kepada Sayyidina Ali saja? Tak ada ke sahabat-sahabat yang lain, murid-murid dia begitu ramai itu yang layak? Kalau tidak layak, kenapa Rasulullah SAW tidak melayakkan mereka? Itu menunjukkan Rasulullah SAW tak pandai, tidak mahir dalam mendidik. Hanya boleh lahir seorang saja Sayyidina Ali yang layak menerima ilmu hakikat. Apa tu? Yang Sayyidina Ali pula berapa ramai pengikut dia, anak muridnya berapa ramai. Dia tak berjumpa seorang pun yang layak. Yang dia berjumpa seorang yang tak pernah berjumpa dengan dia, tak sezaman dengan dia. Macam mana? Ini neraca. Dirayah akan menolak perkara yang seumpama. Yang ke-9, riwayat yang menceritakan sesuatu peristiwa penting yang dapat disaksikan oleh ramai orang, dan sepatutnya ia diriwayatkan oleh bilangan yang ramai, tetapi riwayat itu hanya diriwayatkan oleh seorang dua sahaja. Ini pun banyak yang seumpama ini, kita akan berjumpa nanti. Yang ke-10, riwayat itu tidak bercanggah dengan kedudukan Rasulullah SAW dan kedudukan para sahabat. Kalau tidak sesuai dengan kedudukan Rasulullah. Banyaklah misalnya dikatakan Rasulullah SAW itu menceraikan isteri dia Saudah, kerana Saudah tua. Saudah sudah tua. Lepas tu Rasulullah SAW dalam setengah riwayat dia kata rujuk balik.
Dalam setengah riwayat kata dia tak jadi nak cerai, tapi dia dah nak cerai. Sebab apa? Sebab Saudah merayu kepada Rasulullah SAW, janganlah cerai dia. Biarlah kalau Rasulullah SAW tak buat giliran, tak bagi giliran dia, dia sanggup bagi gilirannya untuk Aisyah, asalkan Rasulullah SAW jangan cerai dia. Dan Rasulullah tidak cerai kerana itu. Macam mana Rasulullah ni? Sekarang ni macam mana? Inikah yang hendak kita jadikan contoh? Atau kita kata memang seseorang lelaki yang mempunyai isteri ramai itu boleh buat begitu, sebab Rasulullah pun buat begitu. Yang mana yang betul? Walaupun ada dalam riwayat yang dikatakan sahih, dirayah tak dapat terima, tak boleh, kita tak boleh terima, sebab itu bercanggah dengan kedudukan Rasulullah. Rasulullah SAW seorang yang mulia, suami contoh. Apa contoh yang kita dapat daripada hadis-hadis seperti ini? Tidak lebih baik, bahkan lebih teruk, Rasulullah SAW itu akan hina secara tidak langsung. Riwayat-riwayat yang bercanggah dengan kedudukan para sahabat sama juga. Sebab sahabat-sahabat ini telah ditakdilkan, telah dikatakan baik oleh Allah SWT dalam Quran, dalam hadis-hadis. Bukan main, banyak kelebihan sahabat-sahabat. Tiba-tiba kita nak kata sahabat-sahabat ni dia kepentingan dunia saja. Sebenarnya Ali dengan Muawiyah itu berkelahi kerana nak kuasa. Kita kata begitu. Kita pun pakai riwayat-riwayat sejarah. Katanya Muawiyah ni kenapa orang lemah dengan dia, menghadapi dia? Kenapa orang begitu tertarik dengan dia? Sebab kalau orang maki dia, ini kata buku sejarah, orang maki dia, dia akan baling dengan emas. Orang itu dia balas dengan emas. Banyak benar kalau macam tu emas. Muawiyah ni kan, mestilah dia tak tahulah sebanyak mana emas dia. Sebab setiap orang yang maki dia, kata keji dia, dia akan bagi emas. Ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Kalau seorang sahabat, dia sepatutnya dengar. Itulah yang Rasulullah SAW ajar. Dengar apa kritikan orang, apa yang orang tak senang, dengar. Dan itu pun banyak juga dalam riwayat-riwayat sejarah pun yang menyebutkan Muawiyah ni memang terbuka, siapa-siapa pun boleh tegur dia. Ada pula riwayat yang macam tu. Jadi kita orang ramai ni pening nak pakai yang mana. Tiba-tiba kita dihidangkan dengan yang buruk-buruk, yang huduh-huduh saja. Ini tidak sesuai dengan sahabat. Tak kira lah Muawiyah ke siapa ke, tak kira. Sayyidina Umar misalnya, dikatakan telah bunuh anak dia, anak perempuan dia. Sayyidina Umar telah sempat anak lelaki dia kerana berzina, minum arak sampai mati. Tak munasabah. Takkanlah Sayyidina Umar tu jahil. Lepas tu dikatakan dalam cerita tu, dikatakan kilang arak itu di Madinah. Mana ada kilang arak di Madinah? Cerita itu menggambarkan seseorangnya masyarakat Islam ni terus tak berubah. Masih ada lagi kilang arak di Madinah di zaman Sayyidina Umar. Kilang arak tu kepunyaan Yahudi. Mana ada Yahudi di zaman Sayyidina Umar? Rasulullah SAW sudah pesan dah, akhrijul Yahud min jaziratil Arab. Itu dalam hadis yang sahih. Sayyidina Umar telah mengikut perintah Rasulullah itu, buang semua, halal semua. Mana ada Yahudi? Tak ada. Tapi cerita itu tersebar. Untuk apa? Di satu pihak, khatib-khatib kita pada hari Jumaat, untuk menyatakan keadilan Sayyidina Umar, dia tengok Sayyidina Umar dia tak kira, anak dia sendiri dia sanggup dalam melaksanakan hukuman had, dia sanggup bunuh. Tengok, kuat mengikut ulama. Di satu pihak kita, orang ahli sunnah ni, kita perasan, kita syok sendiri, kita kata ni bagus Sayyidina Umar, padahal kita tak berhati di sebalik cerita tu sebenarnya menghina Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jahil tentang hukum. Berapa banyak dalam kisah ini tak patut, tak patut. Kita tak boleh terima riwayat-riwayat yang seumpama ini. Yang ke-11, riwayat itu tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip akhlak. Tak bercanggah.
Yang ke-12, riwayat itu tidak mendorong ke arah memuaskan hawa nafsu atau kerosakan. Itu mesti kena dijelaskan. Riwayat itu tidak bercanggah dengan kaedah-kaedah perubatan yang jelas dan terbukti benarnya. Yang ke-14, riwayat itu tidak bercanggah dengan kenyataan-kenyataan sejarah. Yang ke-15, riwayat itu tidak bercanggah dengan bukti-bukti daripada nas yang sahih. Yang ke-16, riwayat itu tidak bercanggah dengan kesucian dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-17, riwayat itu tidak merobohkan sunnah yang jelas. Dan banyak lagi yang lain. Sebenarnya ini sebahagian saja daripada usul dirayah yang digunakan pakai oleh ulama kita dari dahulu sampai sekarang. Kerana tak pakai ini, terkena lah, kita terkena. Boleh terkena. Beberapa fenomena semasa yang menuntut pengajian al-hadis dan metodnya disebarluaskan. Sebab adanya fenomena ini, antaranya anti hadis. Itu 3.1, 3.2 Syiah. Ini semua ni kita akan selamat kalau kita mendalami hadis. Sekurang-kurangnya kita belajar, kita turut cara hadis, kita akan selamat. Kalau tidak, ini banyaklah. Ini banyak ni. Rasanya panjang ni, saya tak sempat nak belajar semua ni kan. Itu Syiah. Yang ketiga, muka surat 10, mengikut sunnah dengan membabi buta. Mengikut sunnah dengan membabi buta. Ini pun fenomena yang memerlukan kita belajar hadis, mendalami hadis. Misalnya kita tengok muka surat 10 tu 3.1 3.31 golongan ini sebenarnya tidak memahami apakah arti sunnah. Sebenarnya, umpamanya mereka tidak mengetahui pembahagian para ulama tentang sunnah itu sendiri kepada sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah, ittiba' suri, ittiba' haqiqi, mu'aradah suriyah dan mu'aradah haqiqiyah dan lain-lain lagi. Ini antara benda yang tidak faham. Itulah sebab jadi mengikut sunnah dengan membabi buta. Ikut. Orang kata pakai jubah sunnah, sunnah. Misalnya dia tidak tahu apa itu sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah. Ini kita akan belajar dengan secara terperinci apabila baca kitab. Jadi secara ringkasnya, berapa banyak tidak semesti yang dibuat oleh Rasulullah SAW itu merupakan sunnah tasyri'iyah. Jadi kita terikat, kita terikat dengannya, ada kelebihan kalau kita ikutnya. Bukan semua begitu. Sebab itu orang yang tak faham, dia kata dah kalau nak ikut sunnah sangat, naik unta. Sebab tak faham. Dah sunnah setiap yang Nabi SAW buat itu sunnah. Sunnah apa? Itu perlu tahu. Sunnah tasyri'iyah ke atau ghairu tasyri'iyah? Itu termasuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Misalnya Nabi makan roti. Apakah perlu kita orang di sini, orang-orang Melayu ke Cina ke, kita kata yang makan nasi? Jadi perlu bertukar untuk dapat kelebihan itu, dapat sunnah. Kalau tidak berarti kita meninggalkan sunnah. Gitu. Kalau kita tak makan roti, macam mana? Itu tak termasuk dalam sunnah tasyri'iyah. Tak termasuk dalam arti hukum yang kita ada kelebihannya. Kalau kita ikut, tak ada macam itu. Nabi SAW berperang dengan guna kuda, dia guna lembing, dia guna pedang. Jadi kita nak perang guna gitu. Betul sunnah, tapi sunnah apa? Sunnah itu termasuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Kita tidak terikat dengan benda tu. Mungkin apabila zaman berubah, kita perlu berubah dan tidak jadi masalah. Tidak bercanggah, bukan berarti kita tidak ikut sunnah. Kalau kita mengikut keadaan, bukan berarti kita tidak ikut sunnah. Kalau kita ikut yang itu, sebenarnya kita tidak mengikut sunnah. Sebab Nabi SAW sesuai dengan masa dia.
Macam mana dia nak guna lampu elektrik masa tu? Tak ada. Dia akan guna pelita. Jadi kita nak guna pelita juga sekarang ni, dalam keadaan sudah ada elektrik. Sebabnya, alasannya sebab Nabi guna pelita. Begitu. Bukan begitu sebenarnya orang yang belajar hadis. Orang belajar hadis sebenarnya paling cerdik menyesuaikan diri dengan keadaan. Paling bijak. Sebab apa? Rasulullah SAW biasanya orang Arab dia pakai kain. Sebab itu dalam masyarakat kita ni, kalau ulama dulu-dulu dia pakai kain. Sebab Rasulullah SAW pakai kain. Tapi sebenarnya yang pakai kain itu bukan Rasulullah saja, Abu Jahal pun pakai kain juga. Kemudian bila orang bawa kepada Rasulullah SAW seluar dan dihadiahkan kepada Rasulullah, Rasulullah pakai juga. Artinya sikap baginda terbuka. Terbuka. Dan nak terikat dengan pakaian itu, pakaian ini, itu tak termasuk dalam sunnah tasyri'iyah. Kadang-kadang kalau kita terikat dengan itu, kita jadi semakin mundur. Pada hakikatnya kita tidak mengikut sunnah. Itu yang perlu difahami. Setengah-setengah orang dia kata, kayu sugi itu sunnah. Kayu sugi. Sampai nak semayang pun dia sebab sunnah. Itulah. Semua ni kena faham hadis. Kalau faham hadis tak ada keliru. Betul sunnah, betul Nabi guna itu, memang betul. Tetapi sunnah apa? Itu kena tahu. Tasyri'iyah atau ghairu tasyri'iyah? Jawabnya kita kata itu ghairu tasyri'iyah. Ghairu tasyri'iyah. Sebabnya Abu Jahal, orang kafir yang lain pun pakai kayu sugi itu juga pada masa itu. Seperti mana kita sekarang ni, orang Islam kalau tidak Islam pakai berus gigi. Apakah kita fikir orang ni kalau tidak Islam dia tak akan gosok gigi? Kalau tak gosok gigi, rusaklah gigi mereka. Menjadi tanda kalau orang kafir mesti rongok, tak ada gigi. Sebab semua rosak gigi mereka. Mereka tak berus gigi. Takkan begitu. Jadi kita fahamlah tasyri'iyah bagaimana, iaitu bukan makan roti tapi makan dengan tangan kanan. Itu tasyri'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tasyri'iyah. Sebab orang kafir tak buat begitu. Makan roti itu sendiri bukan sunnah. Yang sunnahnya guna tangan kanan. Dan antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang kafir tak buat. Itu tasyri'iyah. Makan roti itu sendiri bukan sunnah tasyri'iyah, tetapi ghairu tasyri'iyah. Berus gigi untuk membersihkan gigi, jaga mulut kita, itu sunnah tasyri'iyah. Berus sebelah mana dulu, bila mengikut Rasulullah, itu tasyri'iyah. Tapi gunakan kayu sugi bukan sunnah tasyri'iyah. Kita boleh guna apa saja. Berus gigi, berus biasa ni ataupun berus yang guna bateri itu, elektrik ke apa, boleh. Kalau ada lagi yang lebih canggih lagi akan datang, gunalah. Yang pentingnya gigi perlu dijaga. Itu sunnah tasyri'iyah. Bahan yang diguna itu tak perlu. Tak perlu terikat sangat. Soal kita kata banyak kelebihan dia, memang banyak khasiatnya, itu soal lain. Berapa banyak sekarang ni pun kita tengok orang kafir dulu yang tahu khasiat apa-apa, bukan orang Islam dulu. Bukan berarti kalau orang kafir dia tak ada kelebihan, tak ada tamadun. Tidak. Benda-benda itu semua manusia nak, semua manusia jaga, bangsa mana-mana pun. Jadi bukan kata orang Arab ni cuma makan, makan bangkai. Bangkai ni kalau sembelih pun, kalau orang kafir sembelih pun jadi bangkai juga. Bukan arti tidak sembelih saja bangkai. Tidak begitu kan. Bagi kita yang mengikut agama Islam ni, kalau katakanlah orang kafir sembelih, dia sembelih seperti kita. Bangkai ke tidak? Bangkai juga. Bukan dengan sebab sembelih tu dia jadi tidak bangkai, jadi halal. Tidak. Jadi orang kafir makan bangkai, memang dia tidak sembelih. Bangkailah semuanya. Walaupun tidak bau busuk. Siapa nak makan bau busuk-busuk? Siapa nak duduk dekat tong sampah? Orang kafir pun dia ada hidung juga. Dia ada deria juga, bau tu. Jadi ini benda yang kita kena faham. Kadang-kadang kita melampau. Seseorang orang kafir ni tak tahu apa.
Rasulullah baru perkenalkan kayu sugi. Sebelum itu orang tak pernah guna pun, tak pernah bubuh gigi pun. Mana ada macam tu? Daripada dulu lagi ada orang bubuh gigi. Sama juga seperti kita kata Nabi SAW bila dia tawaf dalam haji wadaknya, haji dia sekali saja, dia tawaf naik unta. Apakah dia naik unta? Kalaulah memang baik sunnah tu tasyri'iyah naik unta, tentu semua ulama-ulama ni, imam-imam mujtahidin ni fatwa ceritakan lebih baik kalau mengikut sunnah kita naik unta. Siapa naik unta? Tak ada. Rasulullah buat begitu, dia ada sebab, bukan tidak ada sebab. Sebab dia sekali saja buat haji, yang ada sahabat-sahabat dia ramai, berapa ramai, beratus ribu, yang jauh-jauh tak akan nampak. Jadi dia duduk di atas unta lebih tinggi daripada yang lain, semua nampak. Macam kita sekarang, kalau duduk belakang ni, kalau ni rendah dah tak nampak takkan. Tapi kalau tinggi, bukan untuk membanggakan diri, untuk menyombong, takabur, tidak, tapi untuk nampak, supaya nampak macam mana dia buat. Bila sampai di situ, dia buat macam mana, dia hulur tangan dia, semua nampak. Kalau kita naik unta, unta tu akan berak, akan kencing dalam masjid. Macam mana jadi? Nak tugas siapa pula, nak gaji siapa pula bersihkan bahagian bersih tahi unta dan air kencing unta. Adapun Nabi SAW, dia naik unta, unta dia tu unta yang istimewa. Dia tak kencing tak satu pasal. Seperti anjing lah juga. Anjing ni pun ada anjing jalan, kita kata anjing jalanan. Ada juga anjing cukup berharga, mahal. Tidak sama. Anjing, unta apa pun tidak sama. Dalam keadaan terkawal dia masuk. Dengan sebab itu tak ada siapa, walaupun semua tahu memang Rasulullah SAW naik unta ketika tawaf itu, tapi tak ada siapa pun imam mujtahidin, Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah ke, Malik ke, ataupun lain-lain lagi yang kata memang sunnah, memang ada kelebihan kalau kita naik unta. Tak ada siapa pun kata. Sebab apa? Mereka faham. Dia guna ni, guna sistem ni, kaedah ni. Jadi kita perlu tahu sunnah tu ada berapa. Adakah sunnah yang disebutkan sebagai sunnah tabi'iyah atau adiyah, adat atau tidak ada. Itu yang penting. Ittiba' pula, ittiba' suri ke ittiba' hakiki. Yang kita kena ikut Nabi ni, ikut macam mana? Adakah ikut mengikut rupa zahir dia atau mengikut maksud ajaran dia? Itu perlu tahu. Dan kalau kita belajar hadis, kita akan tahu betul. Itulah antara keistimewaan kita belajar hadis, terutamanya fenomena macam ni, ikut sunnah dengan membabi buta ni meluas sangat. Bahkan dia tuduh orang yang tidak buat macam dia, ini orang yang meninggalkan sunnah. Ini orang yang meninggalkan sunnah. Kalau sunnah mesti begini, ini tidak begini terus bid'ah. Tak boleh begitu. Yang kedua, menganggap apa yang diucapkan atau diperbuat oleh Rasulullah sebagai orang yang berkedudukan tertentu, seperti sebagai mubalik atau muallim sahaja. Sedangkan ada hadis Rasulullah SAW yang diucapkan atau dilakukan atau diperakuinya itu sebagai baginda seorang pendidik, ketua negara, jeneral, hakim, bapa, suami, ahli psikologi dan lain-lain. Itu kesilapan. Orang ingat bila hadis semua boleh pakai, semua orang boleh pakai, sepatutnya kena buat begitu. Tidak, bukan begitu. Misalnya Nabi SAW melaksanakan had. Jadi adakah dia melaksanakan had itu sebagai individu? Dengan arti kalau kita sekarang ni kena ikut sunnah, siapa yang curi kita kerak tangan dia, pegang dia kerak tangan, gitu. Tak boleh. Walaupun Nabi SAW ada buat begitu, tapi dia buat sebagai ketua negara, bukan sebagai orang biasa. Kita tidak bertanggungjawab buat benda ni. Yang bertanggungjawab ialah pihak berkuasa, yang memerintah. Soal bagaimana kita nak yang memerintah macam itu soal lain, itu cerita lain. Tetapi bukan tanggungjawab orang perseorangan,
nak melaksanakan benda-benda macam tu. Kadang-kadang Rasulullah SAW memutuskan sesuatu perkara yang mana orang lain tak akan dipakai kalau dia tidak duduk sebagai hakim. Dia duduk dalam mahkamah, duduk atas kerusi dia tu, macam sekarang ni ada pakaian-pakaian tertentu, dia pakai itu, baru jadi keputusan dia. Kalau dia tak pakai wig, misalnya kita kata di kepala ni, tak jadi. Kalau dia tidak duduk atas kerusi itu, walaupun dalam mahkamah, dia duduk di bawah, tak jadi. Tapi Rasulullah kata begitu, dia buat keputusan. Sahabat yang berselisih tentang air, siapakah sepatutnya dapat tanah dia, tanah orang yang tepi parit tali air itu, ataupun orang yang sebelah belakang. Rasulullah SAW kata sepatutnya kamu lepas dulu air kepada orang yang di belakang, sebab kamu dekat air. Lepas, orang itu tak mau. Rasulullah SAW kata kamu buat juga, buat juga, walaupun atas perut dia. Itu yang Rasulullah kata. Jadi dia kata begitu sebagai hakim. Bukan kita orang biasa boleh pergi cakap pada orang itu. Siapa nak dengar kita? Siapa nak dengar kita? Bukan semua perkara kita boleh buat gitu. Man ahya ardan maitatan fahiyalah. Itu hadis Rasulullah SAW. Sesiapa yang menghidupkan tanah mati, tanah itu jadi haknya. Tanah mati. Jadi sesiapa saja boleh. Terus boleh. Macam sekarang ni ramai lah yang boleh, sebab yang kaya-kaya dia pergi dengan traktor dia pergi dengan macam-macam kemudahan dia. Jadi yang kaya tu dapat tanah seluas yang dia kehendaki. Mudah. Sebab Nabi SAW sudah kata begitu. Kita kena ingat Nabi kata begitu, dia tu sebagai siapa? Dia sebagai ketua negara. Artinya kita tidak boleh buat sewenang-wenang kecuali dengan kebenaran pemerintah. Begitu sepatutnya. Sebab dia kata tu bukan sebagai mubalik, bukan sebagai guru, bukan sebagai orang biasa. Dia kata itu sebagai pemerintah. Sebagai pemerintah. Itu benda yang kita kena lihat. Kadang-kadang orang keliru. Nabi SAW buat gini, dia sebagai pendidik. Ini dia cakap gini sebagai suami. Jadi dia gunakan untuk orang lain. Itu silap. Jadi benda ni kita nak pastikan ini untuk siapa yang boleh buat ini. Itu kena teliti. Kena teliti. Itulah sebab pengajian hadis ni satu bidang yang perlu lama belajar. Bukan mudah. Bukan kita ambil satu buku terjemahan kita baca sudah, kita sudah jadi ahli hadis. Tak boleh gitu. Banyak perkara lagi. Banyak perkara yang kena teliti. Yang ketiga, sesuatu hadis yang dikemukakan oleh Nabi dalam konteks peribadi atau keadaan tertentu mungkin difahami oleh orang yang mempunyai penyakit ini sebagai untuk semua orang dan untuk semua keadaan. Itu yang ketiga. Padahal tidak begitu. Dia kata begitu untuk orang tertentu saja, bukan untuk semua orang. Itu pun kita kena pastikan. Ada kalanya bukan untuk satu orang itu, untuk semua. Kita kena tahu juga. Dia ada kaedahnya, ada kaedah sendiri. Jadi orang yang tak faham, dia pakai zahir hadis itu. Misalnya hadis Rasulullah SAW menyuruh mandi selepas sembahyang subuh dan menyelam 7 atau beberapa kali dengan melawan arus bagi orang yang demam. Atau Nabi SAW memakai celak, maka bercelaklah sekian ramai orang, dan memakai kain kepala setengah betis dan lain-lain. Ini pun banyak keliru. Rasulullah SAW pakai celak, betul, dia pakai celak, dan celak tu memang bagus kalau yang asli. Dia kebanyakan dijual tu makin sakit mata. Itu tak betul ikut sunnah. Jadi ikut biar betul. Kalau celak tu betul-betul yang asli, memang batu celak tu yang betul-betul yang asli. Tetapi kalau yang palsu, seperti banyak sekarang ni dijual rata-rata, kita pakai itu bukan semakin cerah mata kita, tetapi semakin rosak. Akhirnya kita kata sunnah Nabi, hadis Nabi tak jadi. Kita buat dah tak jadi. Yang sebetulnya kita tak kena cara. Tak kena cara. Melawan arus tu demam. Semua demam ke? Kau macam mana? Mungkin ada setengah-setengah demam tu semakin teruk. Semakin teruk kalau buat begitu. Jadi ini perlu kepada perincian. Lebih baik kita kata Rasulullah SAW kata gini untuk orang tertentu. Ataupun kalau demam yang sifatnya begini-begini, itu perlu ditentukan oleh yang ahli di zaman masing-masing.
Jangan kita mandai guna hadis umum gitu. Tak boleh, sebab kesannya buruk. Kesannya buruk. Yang keempat, mengamalkan segala apa yang dikatakan sebagai hadis tanpa memastikan terlebih dahulu sama ada ia maudhu' atau tidak, dan menggunakan hadis untuk sesuatu perkara tanpa memandang kepada taraf hadis itu. Contohnya hadis dhaif hendak dipakai untuk menentukan sesuatu hukum jenayah, dan hadis ahad walaupun sahih hendak dijadikan sebagai asas akidah, sehingga kita mengatakan orang yang tidak mengikut itu salah. Tak boleh. Tapi bukan tak ada ulama yang pakai hadis ahad untuk akidah, ada. Tapi bila mereka pakai, kalau orang lain tak pakai begitu, mereka tak menyesatkan. Mereka kata, tidak kata kamu salah, rosak akidah. Tak. Yang salah ialah kalau hadis itu sampai ke peringkat mutawatir dalam akidah. Kalau tak sampai ke peringkat itu dipanggil furu' akidah. Furu' akidah masih boleh bercanggah. Yang tak boleh bercanggah ialah usul akidah. Usul akidah. Jadi dalam akidah ni dia ada usul juga, ada furu' juga. Yang tak boleh bercanggah dalam usul, yang boleh bercanggah dalam furu'. Misalnya Allah itu esa, itu usul. Tak ada siapa pun orang Islam kata Allah dua atau lebih daripada itu. Tak boleh bercanggah. Aliran mana pun dalam akidah akan kata Allah satu. Tetapi kalau ada yang mengatakan, misalnya Imam Bukhari kata Allah ada suara, kalam Allah itu bersuara, sedangkan Asy'ariyah kata kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kedua-duanya ahli sunnah. Macam mana berbeza? Kenapa Asy'ariyah tidak mengkafirkan Imam Bukhari? Kenapa Imam Bukhari pula tidak mengkafirkan Asy'ariyah yang tak mau terima dia? Sebab hadis tentang suara Allah itu, hadis tidak sampai ke peringkat mutawatir. Hadis itu hanya peringkat ahad. Tapi dia berkait dengan akidah. Sesiapa yang nak pakai dengan arti suaranya tidak seperti suara makhluk, suara yang layak dengannya, tidak salah. Itulah yang dipakai oleh Imam Bukhari dan ramai lagi yang lain-lain. Suara seperti Allah ada tangan, sebab dalam Quran sebut ada tangan, tapi tangan yang tidak menyerupai makhluk. Ini dikatakan furu' akidah. Akidah juga, tapi furu'. Tak boleh mana-mana pihak menyalahkan yang lain. Dia nak pakai-pakai, tapi nak paksa orang lain. Siapa kata orang lain sesat kerana tak pakai itu, tak boleh. Begitu juga pihak lain tak boleh menyalahkan dia. Ini keterbukaan dari segi akidah tu, ada yang furu', ada yang usul. Rasanya masanya tidak mengizinkan kita ni seterusnya. Panjang ni cerita ni. Macam mana mengurusi? Kita nak berhenti setakat ni ke nak terus lagi? Setakat Jadi masa tidak mengizinkan. Ya. Ni buku ni sangat baik. Buku terjemahan daripada beberapa orang tokoh kita membongkar kesesatan Syiah. Jadi kalau sesiapa nak tahu, nak baca pendapat mereka, boleh. Dan banyak lagi yang lain-lain ni rasanya perlu dibincang semula. Setakat ini hanya setakat itulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ni saya soalan tadi tarikh kuliah kita ini 9 dan akan datang 23 September. Tapi mungkin perubahan berlaku tempat saja. Hari ini tak sama. Tempat mungkin tak kacau di sekitar sini. Jadi untuk sekali ini, untuk bulan 10 ambil kali ini. Bulan 10 14 Oktober dan 28 Oktober. Bulan 10, 14 dan 28.
bulan 11 November dan 25 November, dan bulan 12 9 Desember dan 23 Desember. Jadi kuliah kita ni akan berlangsung dua tempat lah, di Ampang dan di Gombak. Jadi kalau tak sempat ke sini, terus ke Gombak. Gombak sebelah petang, pemula 2.30 di Masjid Asyari. 11 bulan ni hujung bulan ni tak? Hujung bulan Tak ada. tak ada, bulan 10. Jadi simpan tengok Masjid Asyari kan. Jadi boleh malam dari sahabat-sahabat lah. Dan sebenarnya apa ni, borak silaturahmi kita nak isi dengan lengkap je, pasal kalau ada perubahan apa kita nak hubungi senang. Dan juga kepada yang berminat untuk buku segala yang telah terbongkar yang pertama dikeluarkan, boleh dapatkan juga agar dia memulai. Jadi dengan ini majlis kata terima kasih pada Maulana dan Allah sama-sama kita tutup majlis kita ini macam tasbih Allah dan